kita kali ini dalam masa yang terbatas yang kita ada, dijadikan Ana untuk membawa adik-adik semua kepada satu perkara yang ada di dalam ayat yang biasa kita dengar, di dalam ayat kefarduan puasa yang telah dibacakan tadi. Kalau kita amati dengan mendalam ayat yang dinyatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah difardukan kepada kamu puasa sebagaimana telah difardukan pada orang-orang terdahulu, dengan harapan kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada pada 3 Ramadan pada hari ini. Sebenarnya adik-adik yang Ana hormati semua, ayat itu tadi adalah suatu contoh bagaimana Allah mempromosikan kefarduan puasa di dalam Al-Quran. Dan kita boleh belajar 3 perkara daripada ayat tadi. Kalau kita amati, kita akan belajar 3 perkara di dalam ayat tadi. 3 perkara ini boleh membantu kita dalam proses untuk mempromosikan kewajipan-kewajipan lain. Bukan sekadar puasa, tetapi juga tanggungjawab kepada perjuangan Islam dan sebagainya. Yang pertama, saya boleh katakan faktor mindset ataupun faktor persepsi. Yang kedua, faktor inspirasi. Yang ketiga adalah faktor objektif ataupun faktor konten, pengisian. Apabila kita lihat ayat tadi memberitahu kita 3 perkara. Iaitulah sebelum Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa, sebelum Allah Subhanahu wa taala mahu memfardukan puasa, Allah memulakan dengan faktor yang pertama, iaitulah Allah memujuk dan memanggil kita dengan panggilan wahai sekalian orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala mahu kita melihat kefarduan puasa yang diberikan ini adalah suatu kefarduan yang diminta supaya dapat diterjemahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya peserta program 30 hari Ramadan mesti menganggap kewajipan mereka dalam berpuasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, ini adalah suatu yang sangat selari dengan keimanan mereka. Puasa yang mesti dilakukan ini adalah suatu yang sangat berkait rapat dengan diri mereka sendiri. Bukan berpuasa kerana Allah tidak mendapat apa manfaat daripada puasa kita. Puasa ini sebenarnya kembali kepada diri kita. Ia bukan soal kesihatan diri, bukan soal-soal yang membabitkan fizikal ataupun intelektual, tetapi soal spiritual, keimanan kita. Mana mungkin orang yang beriman, dia menyatakan dia beriman di dalam hatinya, tapi tidak ada pembuktian, terjemahan kepada apa yang dia imani. Maka puasa adalah suatu bentuk pelan bertindak bagi membuktikan keimanan di dalam hati. Dengan puasa itu, dia boleh membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang katanya beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Dia munafik, na'udzubillah. Jadi solat puasa ini adalah suatu bentuk rukun Islam. Dan rukun Islam ini adalah, kita boleh katakan, satu batang pokok yang kita boleh nampak bagi menterjemahkan apa di dalam akar pokok yang kita tidak nampak, yang bersembunyi di bawah muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mahu kita ikutkan 30 hari ini, adik-adik semua, dengan suatu mindset. Ini saya kata faktor mindset, ya ayyuhalladzina amanu. Lalu ilah kamu program kutiba alaikumusiyam ini dengan suatu mindset yang positif. Iaitulah program yang akan kamu lalui ini, jangan anggap hanya suatu kewajipan, jangan anggap suatu keterpaksaan. Ia adalah suatu yang sangat selari dengan keperluan diri kamu sendiri, iaitulah untuk meningkatkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang meningkat akan ada kayu ukurnya, iaitu dilihat pada bertindak ke tidak. Macam kita lah adik-adik, bila kita mahukan seseorang, berkenan pada seseorang, berminat pada seseorang,
Minat saja tak boleh dijadikan ukuran kita serius. Maka ukuran keseriusan bila kita berminat pada seseorang adalah dengan kesungguhan kita untuk berusaha menuju kepada perkahwinan, berusaha untuk berbincang dengan orang-orang tuanya. Itu contoh. Maknanya sayang itu hanya bukan sekadar di bibir, di hati, tetapi diterjemahkan dengan keseriusan. Demikianlah bila kita kata kita sayang pada Allah, kita mahu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena buktikan. Dan bukti itu adalah dalam bentuk kamu bersedia ke tidak ikut 30 hari program yang bernama Kutiba Alaikumusiyam ini. Jadi ini yang pertama adik-adik. Bila kita nak buat apa-apa program, kita nak mewajibkan sesiapa sahaja seperti menghadirkan 30 orang dalam Madrasah Al-Fatih. Faktor yang paling penting bagi memberikan komitmen, bagi mereka boleh beri komitmen, mereka boleh dipaksa untuk datang. Tetapi untuk program itu berkesan kepada mereka jangka panjang, ia memerlukan perkara-perkara berikut. Faktor pertama, mindset. Adakah yang datang ini mempunyai niat yang betul? Adakah yang datang ini mempunyai mindset yang selaras? Iaitulah mindset yang positif. Mereka datang ke Madrasah Al-Fatih ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri, bukan datang hanya untuk kebaikan Akademi Al-Fatih itu sendiri, bukan datang kerana kebaikan bagi orang lain, tetapi kebaikan untuk mereka sendiri, dapat memantapkan keyakinan mereka pada potensi diri mereka. Bila kita dapat hadir dalam program seperti ini, ia menunjukkan kita membuktikan komitmen kita kepada apa yang kita percayai, apa yang kita yakini. Al-Fatih telah adik-adik lalui sepanjang bersama dengan saya baru-baru ini 2 jam. Al-Fatih sudah adik-adik baca. Tetapi dengan komitmen membuktikan tindakan adik-adik sudi datang, walaupun hari ini banyak komitmen lain, mungkin ancaman blackout berlaku pada kamu semua, tetapi kamu masih lagi boleh hadir. Ini baru orang kata layaklah kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke peringkat yang seterusnya, bukan sekadar beriman, tetapi boleh menuju kepada level yang paling tinggi, iaitu bertakwa. Dia ada muslim, dia ada mukmin, dia ada muttaqi. Ini yang pertama. Sebab itu kefarduan puasa difardukan ketika Nabi sudah berhijrah. Bahkan ketika Nabi sudah mengalami peperangan Badar. Jadi Nabi tidak memfardukan puasa kepada sahabatnya di Makkah. Sebab itu ayat itu bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan selepas hijrah. Kita semua maklum. Sebab 13 tahun Nabi nak membentuk mindset para sahabat. 13 tahun di Makkah Nabi tak fardukan puasa. Nabi nak membentuk cara para sahabat melihat Allah, cara para sahabat melihat sekeliling, cara para sahabat melihat alam, supaya bila datang kefarduan daripada Allah, para sahabat tidak melalui hanya kerana ia satu kewajipan. Para sahabat akan melihat ini suatu bentuk tarbiyah pada diri mereka untuk percaya kepada perkara-perkara gaib yang ada di dalam bulan Ramadan ini, seperti malam Lailatul Qadar, seperti bergandanya pahala, seperti keampunan dosa dijanjikan Tuhan. Satu. Nombor 2, adik-adik, beliau kata adalah faktor inspirasi. Bila peserta program Ramadan sudah dibetulkan mindset mereka, mereka datang ke program ini dengan faktor keimanan. Puasa itu adalah untuk menguatkan keimanan. Perkara kedua, cara Allah Subhanahu Wa Taala approach orang-orang beriman adalah dengan membawa inspirasi, membawa kepada sejarah. Kalau anda mahu berpuasa, anda mesti melihat macam mana orang dulu berpuasa. Mereka adalah suatu model kepada kita bagaimana contoh orang-orang dahulu menterjemahkan komitmen mereka daripada tidak lapar, tidak makan dan tidak minum. Mereka dapat melakukan kerja dengan tahap yang luar biasa. Fokus mereka luar biasa. Jadi ini dipanggil faktor inspirasi. Contoh Madrasah Al-Fatih, bila kita sudah selaraskan mindset niat para peserta datang ke program ini, perkara yang paling perkara nombor 2 adalah mewujudkan inspirasi. Sepekah contoh-contoh yang pernah wujud yang mahu kita jadi seperti mereka, hasil daripada Madrasah Al-Fatih mereka lalui, mereka jadi hebat pada masa sekarang. Memanglah Madrasah Al-Fatih baru pertama ni, jadi tidak ada sebarang model, tetapi isunya adalah para peserta mesti nampak mereka nak jadi seperti siapa, supaya mereka dapat lalu program ini bukan hanya dengan mindset, tapi dengan tokoh model dalam kepala fikiran mereka. Dan yang terakhir, sebelum saya kaitkan dengan cerita Muhammad Al-Fatih pada waktu kecil, adalah dia panggil
faktor konten. Sekarang anda masuk ke program Ramadan dengan satu mindset untuk beriman, meningkatkan keimanan. Sekarang anda masuk ke program Ramadan dengan suatu keyakinan untuk meneladani orang-orang terdahulu, kualiti puasa mereka. Sekarang konten yang mesti dibuat 30 hari dalam bulan Ramadan, mestilah kita faham satu perkara, apa objektifnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik dia mengatakan kutiba alaikumusiyam, dia mention di situ objektif. Allah tak kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum fustaq, tidak. Allah kata di situ ada objektif. Sebab ramai orang berpuasa, dia tak sampai pada objektif ni. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ramai yang berpuasa tapi masih lagi mulutnya mengumpat. Masih lagi tidak terampun dosanya. Masih lagi dia hanya berlapar berdahaga, benda lain dia tak dapat. Artinya orang Islam dah menjadi satu masalah besar di seluruh dunia. Mereka pergi sembahyang Jumaat macam tadi, tapi tidur masa khutbah. Sebab mereka tak faham objektif 2 rakaat dihazafkan daripada 4 solat zuhur itu, iaitu untuk dengan tazkirah, untuk bersosial, untuk bersalaman, berjabatan tangan dengan orang selepas Jumaat. Jadi ini dilema orang Islam. Mereka masuk program, mereka tak faham objektif. Macam kita lah dalam program, kita datang satu program, kita terpaksa datang, mindset tak jelas, inspirasi tak ada, maka kita lalu program tanpa jelas nak jadi, nak capai apa. Maka Allah Ta'ala kata 30 hari Ramadan ini satu sahaja tujuan, supaya kamu mencapai ke peringkat lebih tinggi daripada keimanan biasa, iaitu ketakwaan. Takwa ini saudara-saudari semua Allah mention dalam bentuk sirah mudhari', listimrar, fi'al mudhari', la'allakum tattaqun. Maknanya Allah mahu kita berterusan dalam ketakwaan, bukan hanya bertakwa dalam bulan Ramadan. Sebab ramai orang menyembah Ramadan, ramai orang menyembah Lailatul Qadar, tetapi hasil daripada mereka dapat daripada Ramadan dan pertapaan mereka, kesungguhan mereka bangun qiyam sepanjang 20 hari pertama nak kejar Ramadan, nak kejar Lailatul Qadar, dia tak bagi kesan pada mereka untuk menjadi orang yang lebih baik selepas Ramadan, lebih baik daripada keadaan mereka sebelum Ramadan. Mereka boleh jaga sembahyang subuh dalam bulan Ramadan kerana berfaktor sahur, kerana faktor nak bangun, makan, disebabkan nak berlapar 13 jam. Tapi ia tidak mampu membangunkan mereka selepas daripada Ramadan. Mereka tak mampu untuk menjadi mukmin yang bertakwa selepas Ramadan, 11 bulan selepas Ramadan. Mereka hanya berpesta ibadah dalam bulan Ramadan. Fakunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah dalam bulan Ramadan, jangan jadi hamba pada Ramadan. Jadi adik-adik, saya simpulkan bagaimana Ramadan Allah Ta'ala mempromosikan kefarduan dengan 3 cara. Maka kalian bila buat apa-apa program, boleh belajar dengan cara Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Yang pertama, betulkan mindset peserta. Kadang-kadang contoh kan, Madrasah Al-Fatih bertemu dengan pusat, contoh. Jadi kenapa peserta tak boleh bagi komitmen tiba-tiba jadi macam tu nanti? Kerana mereka tak nampak apa sebab mereka boleh dapat manfaat daripada madrasah ini. Instead of mereka pergi pada pusat, mereka cari benda lain. Maka faktor iklan, faktor poster, faktor promosi, color apa yang dipilih, gambar banyak, tulisan banyak, risalah-risalah yang nak mempromosikan program ini, dia sangat mempengaruhi mindset. Sebab itu dalam kaedah psikologi, bila kita nak memarketingkan program, nak memasarkan program, kita kena kata di situ apa anda akan dapat. SMS yang disebarkan mesti menyatakan apa anda akan dapat. Spesifikkan 3 perkara anda akan dapat dalam siri yang kedua. Barulah orang akan boleh buat pilihan. Kadang-kadang mereka tak ada pilihan. Mereka rasa program ini membosankan sebab mereka tak ada mindset yang baik, tak dapat